Kita tunggu tuan-puan sekejap. Kita dah ada 2-3 orang. InsyaAllah tuan-puan kita meraihkan kawan-kawan kita. Kita tunggu sekejap lagi sebelum kita mulakan. Kita dah ada Puan Hajah Rafi'ah Mu'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi ya. InsyaAllah tuan-puan, hari ini, pagi ini seperti biasa kita akan sambung kuliah kita dalam tajuk masih lagi dalam sambungan niat, masih lagi sambungan niat menuntut ilmu syarak ataupun niat belajar ataupun niat menuntut ilmu syarak. Kita akan sambungan malam ni ataupun pagi ni berkaitan dengan tajuk ataupun subtopik niat ni masuk dalam tajuk larangan niat. Kita akan sambung lagi larangan niat. Kita dah bincang 7 standard niat yang patut kita niat. Dan topik yang kedua, subtopik yang kedua kita dah bincang larangan niat yang disebut dalam kitab kita ni 3 larangan niat. Dan kita akan sambung lagi pendetailan dalam tajuk larangan niat. Niat-niat yang perlu kita elakkan di dalam kita menuntut ilmu syarak. Kita kena tahu dua-dua. Satu, 7 jenis niat yang perlu kita ada, yang perlu kita repair, yang perlu kita jaga. Dan juga dalam masa yang sama, larangan niat ada juga yang kita perlu berjaga-jaga supaya kita elakkan daripada niat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan satu topik yang ketiga kita bincang juga bulan lepas tuan-puan, iaitu kesan orang yang niat menuntut ilmu syarak yang betul. Kalau niat yang betul, maka Allah Ta'ala akan berikan ataupun akan anugerahkan kesan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan sambung muka surat 9, kalau kitab lama tuan-puan, muka surat 9. InsyaAllah kita masih lagi menunggu meraihkan kawan-kawan kita. Kita masih lagi menunggu tuan-puan. Kita menunggu kawan-kawan kita masuk. Sambil-sambil tu kita boleh bantu kawan-kawan kita, boleh share, sebar-sebarkan. Mudah-mudahan
usaha kita sebarkan ilmu syarak ini akan dapat pahala menyebarkan ilmu syarak. Sebagaimana yang kita belajar, ada satu daripada 7 niat belajar ilmu syarak. Salah satunya adalah untuk kita menyebarkan ilmu syarak dan mempertahankan ilmu syarak daripada cepat pupus. Kita masih lagi menunggu jemaah kita, masih lagi menunggu kawan-kawan kita. Kita ada Al-Fadhil Hanifah Johar di Johani. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil itu tuan-puan, kita masih menunggu kawan-kawan kita. Kalau dah mungkin kalau jemaah rasakan kita boleh mula, tuan-puan boleh tinggalkan komen di ruangan komen. Boleh komen untuk ready kita mula. Saya akan terus mulakan tuan-puan. Kita insyaAllah pagi ni seperti biasa. Kita akan sharing santai-santai. Mungkin hampir 1 jam saja. Tak sampai 1 jam. Kita dah mula 6.45. InsyaAllah kita akan berhenti 7.45 tuan-puan. Baik, bos kita dah bagi signal untuk kita mula. InsyaAllah tuan-puan, kita akan mulakan kuliah kita pagi ni dalam tajuk, sambungan tajuk larangan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Bila hulu mailah, sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini tuan-puan untuk terus berada di dalam kuliah maya secara maya bagi menyambung pengajian kitab kita dalam tajuk niat menuntut ilmu syarak. Kita dah bahas beberapa subtopik penting dalam tajuk niat menuntut ilmu syarak ini. Yang pertamanya ialah 7 martabat niat yang betul, yang sempurna. Dan yang kedua, kita belajar ada 3 jenis larangan niat yang mesti kita elakkan daripada terlintas di hati kita kerana ianya memberi kesan yang besar apabila kita niat yang tidak sempurna, yang tidak digalakkan di dalam agama kita. Dan yang ketiga, kita belajar tuan-puan, satu topik yang ketiga ialah kesan. Kita belajar bulan lepas, iaitu kesan niat yang sempurna, kesan niat belajar ilmu syarak yang betul ataupun sempurna. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita beberapa kesan yang luar biasa. Baik, sambung pagi ni muka surat 9 di bawah sekali, iaitu dan sayugia. Masih lagi mendetailkan bait syair ataupun puisi yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Sambungan lagi dalam syair yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita baca syair tuan-puan, saya recall balik tentang kerana dia ada hubung kait dengan larangan niat. Dalam tajuk, dalam subtopik yang kedua, ada 3 jenis larangan niat yang mesti kita elakkan. Mesti kita elakkan daripada terlintas di hati kita ketika kita menuntut ilmu syarak dan ketika kita mengajar ilmu syarak. Dipanggil muhtarazun niat. Antaranya ialah, pertama disebut di dalam kitab kita ini muka surat sebelah, iaitu jangan kita niat untuk mendapat puji-pujian manusia. Jangan kita mengajar, kita telitah di hati kita, ataupun kita belajar, kita telitah di hati kita supaya nak orang puji kita. Supaya nak orang puji kita handal, orang puji kita pakar, orang puji kita alim. Itu kita mesti kita elakkan daripada niat yang sedemikian.
Yang keduanya, tidak dibenarkan ataupun jangan kita niat untuk mendapat bayaran harta benda dunia. Ini antara larangan niat ketika kita belajar dan juga ketika kita mengajar. Jangan kita niat mencari ilmu ini. Kenapa? Kerana suatu hari nanti dengan ilmu yang ada pada kita ini, kita akan dibayar oleh manusia, ataupun dengan sebab ilmu yang ada pada kita ini, kita akan mendapat habuan dunia ataupun harta benda dunia. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, jangan kita niat untuk mendapat ilmu ini. Kerana apa? Kerana kita dengan sebab ilmu yang ada pada kita, dengan sebab kita mengajar, menyebabkan kita akan meraih, kita akan mendapat kedudukan ataupun pangkat di sisi manusia. Itu antara larangan niat yang mesti kita elakkan ketika kita belajar ataupun ketika kita mengajar. Baik, sambungan pagi ini qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan sayugia pula dan sepatutnya dan sewajarnya dan semestinya, itu sayugia. Dan sayugia pula bagian menuntuti ilmu itu bahawa berfikir-fikir ia orang yang menuntut ilmu syarak itu pada demikian menuntut. Kata musannif, sepatutnya orang yang belajar ilmu syarak ini mesti dia fikir tentang niat dia. Mesti dia fikir, dia renung tentang niat yang sepatutnya dia ada dan sepatutnya dia elakkan. Apa yang niat yang perlu dan mesti ada di hati dia ketika dia menuntut ilmu syarak, dan apa niat yang perlu dia elakkan. Kenapa? Bahawa berfikir, merenung ia orang menuntut ilmu itu pada demikian menuntut, iaitu pada niat dia dan belajar itu, ketika dia menuntut ilmu syarak, ketika dia belajar ilmu syarak, kenapa dia perlu fikir? Kerana bahawasanya menuntut ilmu itu dengan bermacam-macam penak, dengan pelbagai kepayahan dan kesukaran yang bersangatan. Itu makna dia. Nak menuntut ilmu syarak ini pelbagai cabaran dan kepayahan yang bukan sedikit tetapi sangat bersangatan. Itu bermacam-macam penak, yakni bersangatan cabaran dan kepayahan yang Allah bentankan kepada orang yang menuntut ilmu syarak. Orang yang nak cari ilmu, nak mendapat ilmu syarak, tuan-puan, nak alim, nak boleh ilmu walaupun sedikit, bukan suatu perkara yang senang. Mesti dia menghadapi kepayahan, kesukaran untuk lawan nafsu dia. Sehingga dia boleh belajar ilmu syarak, sehingga dia boleh berada dalam majlis ilmu. Dia kena fikir sebelum dia niat perkara, dia niat terutamanya dia niat perkara ataupun niat yang perlu dielakkan. Kena fikir. Kalaulah dia niat nak kepada pujian manusia, kalau dia niat nak kepada harta benda, maka sangat rugi dia. Sedangkan untuk mendapat ilmu itu sukar, payah, bukan senang. Tiba-tiba dapat ilmu, maka ilmu itu tidak bermanfaat, tidak dibayar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak diberi apa-apa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rugi. Sedangkan nak dapat ilmu itu sangat sukar dan cabaran. Dan beberapa usaha dan bersungguh-sungguh yang banyak, ini lebih samalah. Maka janganlah ia palin akan dia. Maka janganlah ia ubah niat daripada niat yang sempurna kepada niat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ilmu bukan senang, cabaran, kepayahan yang bersangatan, maka fikirlah jangan ubah niat ini kepada niat perkara yang tidak ada nilai. Janganlah ia palin akan dia akan niat, jangan ubah niat kepada ini dunia. Janganlah ubah niat untuk meraih dan mendapat habuan dunia semata-mata yang sedikit, yang hina, yang binasa ini. Janganlah kita ubah niat untuk mendapatkan habuan dunia, pangkat dunia, pujian manusia di dunia yang sedikit, yang hina, yang binasa. Kerana niat itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mendapat pujian manusia, niat untuk mendapat harta dan pangkat di sisi manusia di dunia, maka itu
sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah niat dan tujuan yang hina, tujuan yang akan binasa, yang tidak akan kekal. Kenapa? Kerana tidak ada bayaran pahala di sisi Allah taala. Sebab itulah niat-niat ini niat yang tidak ada kemuliaan di sisi Allah, bahkan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kenapa hina? Kerana niat ini niat yang dilarang oleh Allah taala, bahkan bukan saja dilarang, tetapi Allah taala hina kita, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebut sebelum daripada ini, antara pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang berada dalam majlis ilmu dan niatnya yang betul sempurna, mengikut apa yang kita belajar. Ini antara orang yang mulia di sisi Allah taala, makhluk yang mulia di sisi Allah taala, iaitu orang yang berada ataupun orang yang mendapat profession penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mulia di sisi Allah. Bukan sahaja pahala yang besar, bukan sahaja dapat ganjaran pahala besar, tetapi statusnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata musannif, jagalah niat kita, fikirlah sebelum kita nak ubah niat kepada niat nak kepada habuan dunia, pangkat dunia, pujian dunia, maka fikir banyak kali. Kita nak ilmu ni susah, nak ilmu ni payah, tiba-tiba kita niat nak kepada dunia, sedangkan benda itu benda yang hina dina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dunia ini sambung dia punya puisi balik dua bait puisi. Dunia itu terlebih sedikit daripada yang sedikitnya. Dia nak cerita habuan dunia, tujuan kita pilih belajar ilmu syarak untuk nak tujuan untuk mendapatkan pangkat, pujian, harta benda dunia, itu adalah tujuan yang sedikit daripada yang sedikit. Sebenarnya tidak ada nilai ataupun value di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia ini tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nampak banyak pangkat harta benda dunia, tetapi sangat sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana anugerah syurga tidak ada bandingan dengan dunia. Sebab tu dia anggap dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, walaupun manusia nampak besar, manusia nampak hebat, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai, sedikit sahaja. Dan yang rindunya itu terlebih hina daripada yang hina-hina. Benda yang kita nak itu daripada dunia itu, keseronokan, kenikmatan, kemewahan dunia itu, yang kita impikan itu, dengan ilmu syarak, kita guna ilmu syarak untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Sebenarnya benda yang kita nak itu, benda yang kita impikan itu, benda yang kita rindukan itu terlebih hina daripada hina-hina. Terlebih hina. Mentuli ia dunia dengan perhiasannya, perhiasan dunia itu akan kaum-kaum dan membutanya membuta kaum. Apa makna dia? Mentuli ia. Tidak nampak. Mentuli ni, dia tidak nampak dan tidak mendengar kebenaran. Dia tidak nampak sesuatu itu benar. Perkara yang benar itu, dia sudah tidak nampak kebenaran. Ditulikan dengan perhiasan dunia, dibutakan dengan perhiasan dunia, sehingga mereka tak nampak sesuatu kebaikan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu tercengang-cengam dan terpusing-pusing dengan tiada dalilnya. Jadi mereka mengejar kemewahan dunia, sanggup menukar niat mulia kepada niat yang hina. Dia dah tahu niat untuk menuntut ilmu syarak ini salah satu daripada 7 niat, dan dia dah tahu larangan-larangan niat yang dia cuba dielakkan, tetapi dia masih lagi niat perkara-perkara yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maksud syair ataupun puisi yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, itu teram dan nyata, tidak berhajat kepada mensyarah. Dia kata jelas dan nyata, tak perlu kita detailkan.
Dan makna mentuli itu yakni memalingkan mereka itu daripada mendengarkan yang sebenar. Memalingkan mereka itu mendengar daripada perkara yang sebenar. Mereka seolah-olah tidak mendengar perkara yang benar, perkara yang ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka tercengang dengan kemewahan kenikmatan dunia yang sedikit. Kenikmatan, keseronokan, kemewahan dunia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka mentulikan, mereka tak dengar perkara yang sebenar dan sepatutnya mereka niat. Dan makna membuta itu memperlindunkan mereka itu daripada nampak yang sebenar daripada pekerjaannya. Sama. Kenapa dipanggil membutakan mereka itu? Seolah-olah mereka itu tak nampak perkara yang benar itu benar. Perkara yang baik itu baik. Mereka tak nampak. Kalau mereka tahu, mereka seolah-olah buat tak tahu. Perkara yang benar itu benar dan perkara yang baik itu baik. Itulah maksud dia membuta dan mentulikan mereka itu. Dan sayugia bagi yang mempunyai ilmu itu bahawa tiada menghina ia menuntut ilmu itu akan dirinya dengan tamak dan loba akan barang yang tiada disuruh tamak dan loba. Baik. Ini yang ketiga. Jadi, kalau kesimpulan apa dia nak sebut di sini tuan-puan, kesimpulan lebih kurang ada 4 kesemuanya dia akan sebut dalam 2 paragraf ini ataupun 2 perenggan ini. Dia akan sebut ada 4 isi penting. Yang pertama tadi yang kita dah baca tuan-puan yang tadi, apa yang dia nak sebut yang pertama tadi, jangan kita niat belajar agama kerana dunia yang tidak ada nilai sedikit. Yang tidak ada sedikit pun nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nampak dunia ini mewah, kita nampak dunia ini hebat, kesenangan dan kenikmatan dia hebat, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya dia tidak ada nilai. Itu dia sebut di dalam bait yang pertama, di awal tadi. Kita ulang sekali lagi tuan-puan, ada 4 lebih kurang isi penting yang kita nak sebut pagi ini. Dalam 2 paragraf ini, ada 2 perenggan ini, pengarang nak sebut lebih kurang 4 kata kunci ataupun 4 isi penting berkaitan dengan larangan niat yang sepatutnya kita elakkan. Yang pertama, dalam bait yang pertama, dalam rangkap yang pertama, syair ini, apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah, yang pertamanya, jangan kita niat belajar ilmu syarak, jangan kita niat belajar ilmu agama, kerana untuk untuk tujuan mendapatkan pangkat pujian manusia di dunia. Kenapa? Kerana kata musannif ini, dunia tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah jangan kita niat belajar ilmu syarak, mengajar ilmu syarak untuk mendapat dunia ataupun untuk mendapat pujian manusia di dunia, untuk mendapat harta benda dan pangkat di dunia. Itu yang pertama. Kenapa? Kerana dunia itu, kata musannif, tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun manusia nampak hebat, nampak terpersona dengan kehebatan dan kenikmatan dunia. Itu isi penting yang pertama. Yang kedua tuan-puan, apa yang disebut oleh musannif yang kedua, isi penting yang kedua dan rangkap yang pertama, sebelum kita sambung yang ketiga ini. Yang keduanya, jangan kita apa yang kedua disebut? Yang kedua tadi, yang jangan mentuli dan membuta. Yang keduanya, jangan kita jadi tuli. Jangan kita jadikan mata kita dan telinga kita. Ataupun jangan kita tulikan dan butakan. Tulikan telinga kita dan butakan mata kita
dengan perhiasan dunia. Kenapa? Dia nampak pangkat dunia, pujian manusia di dunia, sehingga dia tuli dan pekakkan tentang kebenaran. Dia nampak benar, dia nampak kebaikan itu baik, dia nampak kebenaran itu benar, tetapi dia cuba tulikan, pekakkan dan butakan dengan disebabkan tercengang dan terpersona dengan perhiasan dunia ataupun pangkat, pujian dan bayaran di dunia. Dan ketiga, ini si penting yang ketiga yang cuba disampaikan oleh penulis kita ataupun musannif kita. Yang ketiga ini nasihat dia, jangan kita menghina diri dengan tamak, yakni gairah kepada sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ubah niat kita. Kenapa? Kerana kita tamak ataupun kita loba ataupun kita gairah kepada sesuatu perkara yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini si penting ketiga. Nasihat dia. Dan sayugia bagi yang mempunyai ilmu itu, sewajibnya, sewajarnya bagi orang yang ada ilmu, bahawa tiada menghina ia orang yang ada ilmu itu akan dirinya. Jangan hina diri dia dengan tamak dan loba. Tamak bahasa Arab, loba bahasa kita. Bahasa moden kita panggil gairah tu tamak. Dengan tamak dan loba, dengan gairah. Dan tuan-tuan pada kata tamak. Orang Melayu pun tuan-puan, dia tamak ni dia pun dah jadi Melayu. Bahasa Arab dimelayukan. Ramai orang kita, orang dulu-dulu, orang moden ni dia tak guna dah tamak. Orang tua-tua dulu, tamak haloba. Tamak haloba, dia combinekan di antara Arab dengan Melayu. Tamak ni apa dia? Loba. Loba tu apa dia? Makna loba itu gairah. Dia excited. Dia loba, dia gairah, dia excited akan barang yang akan perkara yang tiada disuruh tamak dan lobanya. Tidak diperintah, disuruh oleh Allah Ta'ala tamak, tetapi dia tamak. Dia loba, dia gairah, dia excited untuk mendapatkan sesuatu perkara yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hinakan diri kita di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia tak nampak hina. Kerana manusia ini tak tahu. Orang yang belajar ilmu syarak, mengejar kemewahan dunia, mengejar kenikmatan dunia, mengejar pangkat dunia, mengejar bayaran yang lumayan di dunia, sebenarnya niat itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tak nampak hina. Kenapa? Kerana manusia tak tahu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, niat ini, tujuan yang hina dina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka isi penting ketiga cuba disampaikan oleh penulis kita. Kata penulis kita, jangan kita hinakan diri kita dengan niat tujuan untuk gairah, excited, nak mencapai, nak impikan sesuatu perkara yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan loba, dengan gairah dan excited. Kita kalau benda yang Allah Taala tak suruh loba, tak suruh tamak, tak suruh gairah nak capai, maka kita jangan kita buat. Jangan kita niat. Jangan kita pulun. Jangan kita gomo untuk nak dapat suatu perkara yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermati-matian dia belajar ilmu syarak, bermati-matian dia belajar ilmu agama ini, satu demi satu, sehingga degree masuk master, ambil PhD semata-mata untuk mendapat kemuliaan di sisi manusia, pujian di sisi manusia, maka statusnya di sisi Allah Ta'ala hina, walaupun di sisi manusia itu terpuji nampak ya. Maka bahawasanya dan bahawa memelihara dan beringat daripada mengerjakan pekerjaan yang jadi kehinaan ilmu. Ini keempat. Ini seperti yang last sekali, iaitu poin yang keempat yang cuba disampaikan oleh penulis kita.
dan beringat daripada dan bahawa memelihara. Kena jaga niat kita, jaga tujuan kita. Jaga BY kita. Impian kita kena jaga. Ini niat. Dia berpunca daripada niat. Ini tujuan kita, impian kita, BY kita. Semuanya itu berpaksikan kepada niat di hati dia. Bahawa apa dia jaga dan beringat daripada mengerjakan ini, melakukan pekerjaan yang jadi hina ilmu. Dan ahlinya ahli ilmu. Jangan kita melakukan perkara yang boleh menghinakan ilmu dan juga menghinakan penuntut ilmu. Dengan kita terlibat pada tempat-tempat kehinaan. Ini ilmu syarak ini dia mahal. Ilmu syarak dia mahal. Orang yang menyapai ilmu syarak itu value dia, profession dia juga tinggi, mulia dan mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jaga status ilmu itu mulia, kita jaga status orang yang menyampaikan ilmu itu mulia. Jangan kita hinakan ilmu dan hina orang yang menuntut ilmu syarak. Janganlah kita melakukan perkara yang boleh menghinakan ilmu syarak dan menjatuhkan standard orang yang menyampaikan ilmu syarak. Jangan dan beringat dan bahawa memelihara, menjaga dan beringat daripada mengerjakan pekerjaan yang jadi kehinaan ilmu dan ahlinya ahli ilmu padanya dengan bahawa menghantar ia ni meletak ia, makna meletak ia ni terlibat, bahawa ia terlibat akan dirinya pada tempat-tempat kehinaan. Jangan kita meletakkan diri kita dan ilmu kita pada tempat yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat itu, impian itu, tujuan itu hina di sisi Allah Taala, tempat itu tidak mulia, cara kita buat itu hina di sisi Allah, maka elakkan. Kerana ilmu ini mulia dan kita sebagai orang yang menyampaikan ilmu ini juga tinggi dan mulia di sisi Allah Ta'ala, maka kita elakkan daripada terlibat dengan perbuatan, pekerjaan dan urusan yang boleh menjatuhkan standard ilmu dan boleh menjatuhkan standard orang yang menuntut, orang yang menyampaikan ilmu syarak. Dan keji-keji pada tempat yang hina, pada tempat yang keji, maka bahawasanya memeliharakan daripada ini perbuatan lazim. Maka kena jaga. Ini kena jaga, yang memelihara ini kita jaga daripada ini, daripada niat. Daripada niat ataupun tujuan mencari ilmu, menyebarkan ilmu, niat yang tidak betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lazim, ini mesti kita elakkan daripada terlibat dengan perbuatan yang hina, perbuatan yang keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena elakkan daripada kita niat yang tidak betul di sisi Allah, supaya tidak melazimkan menghinakan ilmu, supaya tidak menjadi ilmu yang kita cari ini hina, dan ahlinya penuntut ilmu juga hina. Dan bahawa adalah ia talabul ilmi, adalah ia penuntut ilmu itu tawadhu. Ini sepatut dia. Ini penuntut dia nak cerita hari ni tuan-puan. Penuntut dia dah cerita ada 4 jenis ataupun 4 larangan yang perlu dielakkan ketika kita menuntut ilmu dan ketika kita menyampaikan ilmu syarak. Dan last sekali dia closing ni, dia tutup dengan apa tuan-puan? Dia tutup dengan sepatut dan semestinya kita kena create ataupun kita kena bina niat dalam hati kita apa dia? Iaitu tawadhu. Kita kena rendah, ada perasaan rendah diri ketika kita menuntut ilmu syarak dan menyampaikan ilmu syarak. Jangan kita takabur dengan ilmu syarak. Habis 4 poin yang saya sebut di awal tadi tuan-puan, maka di last kali ini apa yang perlu ada, iaitu tawadhu. Ada 4 tadi, jangan niat belajar agama kerana dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan jadi tuli dan buta dengan perhiasan dunia.
sehingga tidak nampak kebenaran dan kebaikan itu, tidak nampak kebaikan dan kebenaran akibat daripada terpesona dengan perhiasan dunia. Sehingga dia sanggup ubah niat dia daripada niat yang baik, niat yang perlu ada, niat yang sempurna untuk mendapatkan bayaran pahala dan juga kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Dia ubah niat walaupun dia nampak kemuliaan, ketinggian, status orang menuntut ilmu, tetapi oleh kerana terpesona dengan dunia, dengan kemewahan dan pangkat pujian manusia dunia, dia sanggup tukar. Itu kedua. Dia ketiga, apa yang kita sebut tadi tuan-puan, jangan menghina diri dengan tamak dan haloba ataupun gairah kepada sesuatu perkara yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, last kali, isi penting keempat, iaitu jangan kita melakukan pekerjaan, perbuatan yang boleh menghinakan ilmu dan juga menghinakan penuntut ilmu dengan terlibat pada perkara yang hina ataupun tempat-tempat yang hina. Maksud apa tuan-puan? Maksud dianya niat kita. Yang kita tukar niat kita kepada niat yang hina, niat yang tidak ada tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan last kali sebelum kita break tuan-puan, kita akan last kali di bawah tu. Ini penutup dia, iaitu sepatutnya kita kena tawaduk. Dan bahawa adalah ia talabul ilmi tawaduk, yakni merendah diri. Inilah tuan-puan antara yang kalau kita tak jaga inilah antara benda yang hilang di kalangan orang yang menuntut ilmu syarak dan hilang di kalangan orang yang mengajar ilmu syarak. Dia tidak ada perasaan merendah diri. Banyaknya ialah mengangkat diri. Mengangkat diri, rasa diri dia lebih daripada orang lain. Perasaan lebih daripada orang lain itu merupakan kesalahan di sisi Allah, walaupun realnya, walaupun sebenarnya dia lebih alim daripada orang lain, dia lebih pakar daripada orang lain, tetapi jangan ada perasaan di dalam hati dia lebih daripada orang lain. Walaupun sebenarnya memang dia lebih daripada orang lain, tapi perasaan itu salah. Kenapa tuan-puan salah? Kerana kita hidden. Kita akan menyembunyikan sebenarnya yang beri kelebihan kepada kita bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita rasa kita lebih, menyebabkan akan terhidden pekerjaan ataupun perbuatan Allah Taala yang menjadikan kita lebih. Tak nampak Allah Ta'ala, yang nampak diri kita lebih. Itulah punca kenapa salah orang yang merasakan diri dia lebih daripada orang lain. Sepatutnya dia bersyukur. Allah berikan nikmat ilmu dia lebih daripada orang lain. Dia kena rasa bersyukur kerana lebih itu bukan diri dia, tapi Allah berikan kelebihan berbanding orang lain. Maka jangan merasakan dia lebih daripada orang lain. Perasaan itu salah walaupun sebenarnya dia memang lebih daripada orang lain. Yang sepatutnya dia kena rasa rendah diri, hina diri. Kenapa? Kerana aku tidak ada apa-apa, melainkan yang ada ini pun datang daripada Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya aku tidak ada sebaran kelebihan. Kenapa? Kerana yang lebih ini pun Allah beri. Kalau Allah tak beri, maka aku tidak ada apa-apa. Inilah perasaan orang yang rendah diri. Walaupun dia tahu dia ada kelebihan, tapi kelebihan ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Ilmu ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Harta benda ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka dia tidak ada apa-apa hakikatnya. Sebab itulah dia sentiasa merasakan rendah diri. Dia tidak akan angkat diri dia. Walaupun dia lebih. Apa dia tawaduk? Yakni merendah diri. Dan bermula tawaduk itu satu kelakuan yang antara takabur dan hina. Satu kelakuan hati. Tawaduk ni tuan-puan, urusan hati kita. Satu kelakuan, satu karakter, satu sifat hati yang antara takabur dan hina. Dia tak merasakan takabur, dia tidak ada perasaan tinggi diri dan hina. Maksud dianya, tawaduk rendah diri ini, dia berada di antara tengah-tengah.
Mana dia? Takabur pun tidak, terlampau hina pun tidak. Dia tidak merasakan takabur, bangga diri, dia bangga diri, angkat diri dan hina. Maka tawaduk ini, rendah diri ini, dia berada pertengahan, tengah-tengah antara takabur dan hina. Dan demikian juga ifah. Ifah ni tuan-puan dipanggil, kita kena jaga standard meruah kita. Tu dipanggil ifah. Meruah, orang yang menyampai agama, orang yang belajar agama. Agamawan ini tuan-puan, sama ada dia belajar agama, dia menyebarkan agama, dia sebagai pengamal agama, dia ada ifah, dia ada izzah, dia ada maruah yang mesti dijaga. Kenapa? Kerana dia merupakan ikon kepada orang lain. Kadang-kadang orang melihat orang agamawan, dengan sebab perbuatan agamawan, orang lain boleh menjadikan model, orang menjadikan contoh. Orang agama buat, orang kaki mengaji buat, orang masjid buat. Orang yang jahil menjadikan kita sebagai dalil, menjadikan kita sebagai model untuk orang lain buat. Sebab itu kita perlu jaga kita punya maruah kita. Benda yang boleh itu, kita jangan calarkan maruah kita. Contoh tuan-puan muda, standard ini kita panggil maruah orang yang ada agama ini, dia kena jaga standard dia. Kalau benda itu benda yang harus, benda yang boleh tapi makruh, maka dia kena jaga. Kenapa? Kerana orang melihat dia ini sebagai agamawan untuk jadikan contoh, jadikan ikon, jadikan dalil, jadikan role model untuk orang lain buat. Contoh tuan-puan, walaupun benda itu tak haram, benda itu makruh, harus, tapi makruh, kita jaga jangan buat di public. Jangan kita buat terbuka kerana kita nak jaga standard orang yang agama. Nak jaga standard ilmu. Kadang-kadang tuan-puan, contoh saja, contoh terkadang makruh ini kita buat secara terbuka. Apa dia contoh tuan-puan? Contoh dia kita minum sambil berdiri. Apapun dia tuan-puan, minum sambil berdiri ini harus tetapi makruh. Tak haram, makruh. Maka kita jaga standard kita sebagai orang agamawan, sebagai ustaz, sebagai EJK, sebagai orang yang belajar ilmu syarak, maka kita jaga jangan kita buat secara terbuka walaupun dia harus. Kenapa? Kerana dia makruh. Nabi menyatakan la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum ataupun makan sedangkan kamu ketika mana kamu dalam keadaan berdiri. Ketika mana kamu dalam keadaan berdiri, maka Nabi cegah, Nabi larang minum ataupun makan sambil berdiri. Hukum dia tuan-puan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, makruh kita minum ataupun makan sambil berdiri, boleh, tak haram, tak dosa pun. Tetapi kita kena jaga iffah, kita kena jaga standard orang yang ada ilmu, orang yang menyapa ilmu. Maka standard dia kenapa? Kerana orang lain yang jahil melihat kita sebagai dalil untuk mereka buat. Ini yang perlu kita jaga. Dan iffah. Dan bermula tawaduk itu dah settle. Dan demikian juga iffah. Dan begitu juga kita kena ada iffah, kena jaga marwah diri kita, yakni terpelihara daripada yang haram, ia satu kelakuan yang antara takabur dan hina. Iffah ini kita kena jaga kemuliaan dan marwah diri kita. Kenapa? Kerana supaya orang melihat ketinggian agama, ketinggian ilmu hasil daripada perbuatan kita. Orang menarik dengan agama, orang terpersona dengan agama kerana perbuatan kita. Itu dipanggil marwah diri kita. Diketahui yang demikian itu di dalam kitab akhlaq. Nak tahu detail tentang watak tawaduk, sikap tawaduk dan iffah, jaga maruah diri ini, dia kata lihatlah di dalam kitab akhlaq, yakni kitab tasawuf. Boleh tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, basic tasawuf,
khatamkan modul itu tuan-puan, modul basic tasawuf, sekurang-kurangnya penawar bagi hati. Ataupun Sirus Salikin. Infah, contoh last sekali tuan-puan, saya nak bagi contoh menjaga meruah diri bagi agamawan, bagi orang yang agama. Kita standard haji, standard orang terkenal, orang yang dikenali sebagai ahli-ahli agama. Orang terkenal dengan kaki mengaji, ustaz, haji, AJK, orang kaki ahli ilmu. Maka dia kena jaga meruah diri. Dia kena jaga standard diri dia. Mana contoh dia? Walaupun benda ni sunat, tapi tuan-puan, sunat itu kita besarkan. Bagi kita orang yang agamawan, benda sunat itu kita kena jadikan benda itu seolah-olah wajib. Mana contoh dia tuan-puan? Saya ambil satu contoh saja. Contoh dia, kita pergi gunting rambut. Apa saja contoh? Saya ambil spesifik lah. Kita pergi gunting rambut. Contoh dalam jual beli. Banyak contoh. Dalam jual beli boleh buat. Gunting rambut boleh buat. Sama aja. Ini antara amalan ulama kita buat. Ini antara amalan para ulama kita buat. Para guru-guru kita buat. Kalau tuan guru saya, tuan-puan, contoh selalu dia bagi dan dia buat ialah ketika jual beli dan ketika digunting rambut. Apa perkara sunat yang kita boleh buat? Dan perkara sunat ini termasuk di dalam kita agamawan ini. Orang agama ini, dia nak kena jaga standard dia. Dia tak boleh orang nampak lekeh. Tak boleh orang nampak dia ini tak ada standard. Tak boleh dia nampak ini, orang nampak dia ni hina. Orang nampak dia ini miskin. Dia kena jaga standard. Apa dia antaranya? Apabila kita gunting rambut, tuan-puan, maka kedai gunting kita tanya, berapa dek? Kedai gunting kata RM10, RM15. Ataupun dia kata RM12, bang. Dia kata RM12. Maka umumnya, siapa pun, hukum umumnya, sunat kita lebihkan. Itu sunat. Kita lebih tu sunat, tuan-puan. Tak kira di mana, siapa pun, hukum umumnya sunat. Maka kita nak jaga standard kita, kita lebihkan. Kita bagi RM15, kita tak ambil dah, tuan-puan. Baki kita tak ambil. Ini amalan para agamawan, amalan para ulama kita. Orang nak buat izah dia. Sehingga dia ini, apa, terjaga dia punya standard dia. Ada standard dia. Orang tak nampak dia hina, orang tak nampak dia miskin, orang tak nampak dia lekeh. Walaupun dia bukanlah orang yang kaya raya. Tapi dermawan tetap ada. Kalau dia jual beli, tuan-puan, para agamawan ini, para ulama kita buat, tuan-puan, kalaulah baki RM2, RM3, dia tak akan ambil dah. Baki banyak ambil lah, tuan-puan. Ini cerita ni, baki RM2, RM3, dia tak akan ambil. Inilah yang diamalkan oleh para ulama kita dan guru-guru kita. Tuan guru saya, itulah antara amalan yang dia jaga, yang dia amalkan. Baik, itu contoh standard. Dan last sekali, tuan-puan, kita nak break dah. Dalam 3 baris lagi kita ada. Telah bersyair oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ajal Al-Ustaz, rukun Islam dia dimasyhurkan dengan Al-Adib Al-Mukhtar. Telah bersyair oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal. Ustaz, gelaran dia. Imam pun gelaran, Ajal, Ustaz, semua gelaran, tuan-puan. Ni para ulama dulu. Kita hari ni gelaran, gelaran kita ni ustaz tu pun dia panggil ustaz darurah. Ini ustaz yang real, tuan-puan. Ini gelaran yang sebenar. Hari ni payah nak dapat gelaran ustaz, tapi kita panggil jugalah ustaz. Macam saya ni contohnya orang panggil juga, tapi saya sebut selalu itu panggilan ustaz darurah. Bukan ustaz sebenar. Ustaz darurah sahaja. Emergency jadi ustaz. Sebenarnya tak ada layak untuk dipanggil ustaz lagi. Ini gelaran yang sebenar. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz, rukun Islam, yakni tonggak Islam yang dimasyhurkan dengan Al-Adib Mukhtar. Adib Mukhtar ini dia panggil, adib itu sastera lah. Sastrawan yang terpilih. Dia kata, oleh kerana dia ni penulis syair, penulis puisi, maka dipanggil sastrawan lah, adib. Sastrawan yang terpilih akan memasyhurkan Islam itu melalui apa? Melalui tonggak utama dia. Antara tonggak dia, tuan-puan, ialah
tasawuf ataupun dia panggil apa? Dia panggil karakter hati. Bagaimana kita nak jaga hati kita supaya bersifat dengan sifat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Kita nak buang sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala dan kita nak install dalam hati kita sifat yang terpuji, sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu merupakan antara tonggak utama di dalam Islam. Kerana Islam ini tuan-puan, agama kita berpaksi kepada 3 tonggak asas, 3 sendi utama, 3 tonggak utama, bermula dengan tonggak akidah, yang keduanya fiqh dan yang ketiganya tasawuf. Al-Iman Ajal Al-Ustaz, rukun Islam yang dimasyhurkan dengan Al-Adib Al-Mukhtar akan sesuatu syair yang hasil maksudnya seperti ini. Bahawasanya tawaduk itu ialah baginya setengah daripada setengah orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dan dengan dialah naik oleh orang yang takut kepada Allah itu kepada beberapa pangkat. Daripada kita kena latih diri kita rendah diri, jangan rasa nak ego, rasa nak angkat diri, rasa lebih daripada orang lain. Kita latih perasaan kita rendah, tunduk, tekan nafsu kita supaya sentiasa rasa rendah, rasa tak ada apa pun. Yang ada ini Allah Ta'ala beri. Kenapa aku nak rasa lebih? Kerana kelebihan ini bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita latih diri kita rendah diri, permulaan inilah untuk kita naik pangkat kita, naik pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tuan-puan, kenapa kita nak latih, nak lawan nafsu kita, kerana kita nak naik pangkat nafsu kita di sisi Allah Ta'ala. Kerana kita tuan-puan dalam tasawuf ada beberapa pangkat nafsu kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu detailnya dalam kitab tasawuf. Ada beberapa pangkat yang tinggi-tinggi di sisi Allah. Antara pangkat yang tinggi tuan-puan, orang yang mampu rendah diri, orang yang mampu sabar, ini tuan-puan orang yang dah berada pada pangkat yang tinggi di sisi Allah. Dan setengah daripada benda-benda yang dihairankan itu ujub ajib mereka yang tidak mengetahui ia mereka akan kelakuannya. Adakah ia berbahagia ataupun celaka, ataupun macam manakah disudahi akan umurnya. Kita tak tahu tuan-puan ending kita. Sebab itulah kita kena jaga benda-benda hati kita jaga. Jangan rasa takabur, jaga rendah diri, hina diri. Kerana inilah pekerjaan ataupun watak sikap yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kerana kita tak tahu penghujung kita. Ending kita, bahagiakah kita ini di sisi Allah ataupun celaka kita di sisi Allah. Allah tulis kita ini celaka ataupun bahagia kita tak tahu sebenarnya. Sebab itu kita kena berusaha untuk pastikan kita ini orang yang termasuk orang yang berbahagia, elakkan diri daripada termasuk orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakah sudahan kita, umur kita dan ruhnya ruh kita pada hari kebinasaan esok? Ke bawah kah kita atau ke atas kah kita? Wallahu a'lam tuan-puan, insya-Allah. Dan bermula kebesaran itu satu sifat yang ditentukan dengan Tuhan kita. Ini takabur. Kita kena elakkan perasaan takabur, perasaan lebih diri, bangga diri. Kadang-kadang kita diuji. Syaitan kacau kita tuan-puan. Ada lebih sedikit ilmu, kita rasa kita hebat, kita rasa kita orang panggil apa? Afdal tu mana lebih. Kita rasa kita ini hebat, kita ini lebih daripada orang lain. Sedangkan sifat itu, karakter itu merupakan milik Allah. Allah boleh takabur dan selayak-layaknya Allah yang takaburkan semua milik dia. Ilmu yang dia beri kepada kita milik dia. Kebesaran, kemewahan yang dia beri kepada manusia semua milik dia. Yang boleh takabur dan riya ini, kibria ini, takabur ini dan riya ini adalah pakaian ataupun milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-puan, itu kita akan masuk tajuk baru, iaitu berkaitan dengan takabur. Itu merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bulan depan kita akan sambung. Terima kasih tuan-puan kepada jemaah semua, kepada kawan-kawan, teman-teman, rakan-rakan kita yang join pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan umur kita, keberkatan rezeki kita, keberkatan keluarga kita, dan last sekali tuan-puan, keberkatan hidup kita. Asbab kita berada
dalam majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tinggikan martabat kita, Allah muliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sisi manusia tidak nampak kemuliaan, tak nampak standard, tetapi hakikat sebenar tuan-puan di sisi Allah taala, pekerjaan kita, urusan kita ini sangat mulia, sangat standard di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak pengurusan surau Taman Mesra, khususnya Al-Fadil Tuan Haji Zul dan semua barisan kepimpinan ataupun lajatan kuasa surau dan jemaah sekalian yang luangkan masa bersama kita dan teman-teman kita yang biasa join kita. Saya ucapkan terima kasih juga kerana sentiasa follow, sentiasa berada dalam majlis Maya. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran ataupun sebagai apa tuan-puan kita sebut sebagai amalan soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa علمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.